أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan perkongsian dan juga kita tilawah kepada Al-Quran surah Al-Qasas pada halaman 391 dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah hari ini sihat Ustaz ya. Kita nak meneruskan ya masih lagi kisah Nabi Musa ya, kisah Nabi Musa yang kita ingin ikut rapat-rapat ya, insya-Allah berkaitan dengan perkataan Al-Qasas itu kisah-kisah qusih, iaitu kita ikut rapat-rapat seperti mana cadangan ibu Nabi Musa kepada kakaknya ketika Nabi Musa itu dialirkan ataupun dihanyutkan di atas Sungai Nil pada waktu itu amat mencabar. Tahun 2022 ini dengan cabaran ujian yang kita tidak tahu apa, tetapi kita yakin dengan kita ikut kepada kisah Nabi Musa ini, ia menjadi wahyu panduan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang kita ingin sama-sama belajar pada hari ini. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 391. Pada ayat 44 hingga ayat 47 kita akan melihat keperluan untuk mengutus para rasul dan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat 48 hingga 50 kita akan melihat bagaimana penduduk musyrik di Mekah itu mendustakan Al-Quran dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita lihat baca ayat 44 hingga 47 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama dalam My Quran Time baca faham amal. Dapat sekali lagi bersiaran. Tekan butang share bagi siapa-siapa yang menonton di Facebook, kita sebarkan biar ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana, sama ada kita kenal ataupun tidak. Mudah-mudahan mereka dekat dengan Al-Quran, nak menjadikan keseluruhan kehidupan kita ini zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran sebut ingatlah Allah Taala, wazkurullah zikran katsira, dengan ingatan yang banyak, bertasbih pagi dan petang. Kita nak menjadikan keseluruhan hidup kita zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk mencapai hasrat tersebut, insya-Allah. Baik, kita baca dahulu ayat 44 hingga 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta bijanibil gharbi إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا
أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 44 hingga 47 ya, pada halaman 391 untuk kita melihat kembali ya, menyambung kepada apa yang telah kita bincangkan semalam ya, apabila diberikan kepada Nabi Musa itu Alkitab sebagai basair ya, sebagai sumber mata hati kepada manusia ya, selepas daripada tenggelamnya Firaun itu sendiri. Dan itulah peristiwa masa ataupun rakyat umum diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala zaman Firaun. Selepas itu tidak ada lagi, apabila ada banjir, ada puting beliung apa sebagainya, itu adalah ujian bukan azab ya, kerana bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini cara azabnya itu kepada orang yang tidak beriman bukan melalui daripada alam tetapi daripada peperangan ataupun sahabat-sahabat mereka yang beriman. Maka Allah bawakan pada ayat 44 bila bercakap tentang Alkitab pada zaman Nabi Musa, maka pada waktu ini ya, pada zaman Nabi Muhammad dan juga pada zaman kita, Allah menceritakan wama kunta bijanibil gharbi ya, iaitu kamu sebenarnya tidak berada di sebelah barat lembah suci Tua apabila Nabi Musa itu diputuskan ataupun telah diwahyukan untuk menjadi rasul ya, dan juga diputuskan segala perintah, risalah, Taurat apa sebagainya. Semua perkara bila kita tahu bahawa ustaz ya, peristiwa itu berlaku di sebelah kanan ya, pada waktu itu yang tidak ada adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak berada di tempat itu ya, di sebelah barat itu. Wama kunta minasyahidin, dan kamu tidak memerhatikan, tidak menjadi saksi pada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah yang telah pun kita baca, terutamanya dalam surah Al-Qasas. Apa poinnya? Poinnya di sini ialah nak menceritakan bahawa walaupun Nabi tidak ada pada peristiwa tersebut, tetapi dia punya ceritanya, dia punya beritanya adalah amat tepat. Amat tepat ya, bagi orang-orang Bani Israel bila mendengar cerita Nabi, dia kata macam mana Nabi belajar daripada mana ni? Nabi tak pernah belajar daripada mana-mana rahib, tidak pernah pergi ke Madinah ya, tetapi boleh tahu perkara ini. Maksudnya apa? Ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan dalam surah Al-Qasas dan juga dalam surah-surah yang lain. Ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya, lebih kurang kita dapat berita tentang Palestin ustaz ya, ataupun kita dapat berita tentang Amerika, kita tak ada berita, tak ada tempat kat situ kan. Jadi kalau kita tak tahu, maksudnya mesti ada seseorang yang hantar berita dekat WhatsApp ke apa ke yang menyebabkan kita tahu. Kali ini bila Nabi tidak ada WhatsApp waktu itu ya, tak ada tempat belajar,
tetapi dapat pula berita itu sudah tentunya ia dihantar oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga untuk kita. Untuk kita, maksudnya kebenaran Al-Quran ini tidak dapat ditandingi. Kalau nak tanding juga, sila buktikan. Nanti adalah di hujung nanti cabaran kepada mereka yang tak percaya kepada Al-Quran, yang tidak mahu beriman kepada Al-Quran. Pada ayat 45, tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, ya, ansya'na quruna, ya, kami jadikan beberapa umat setelah Nabi Musa, ya, fatatawala alaihimul umur, ya, panjang masa mereka itu, ya, wama kunta thawiyan fi ahli Madian. Kali ini pula Allah membawa kisah Madian, bahawa di Madian itu ada orang yang tinggal. Thawiya itu thawa, ya, ada kaitan dengan sakana, maksudnya tinggal, ya, tetapi thawiya ini maksudnya dia tinggal generasi demi generasi di Madian. Tatlu alaihim ayatina, ya, kamu tidak pun membacakan ayat kepada mereka, walakinna kunna mursilin, iaitu kamilah yang menghantar rasul. Pada waktu itu adalah Nabi Syuaib. Jadi peristiwa Madian, peristiwa Nabi Musa pergi ke Madian, peristiwa Madian itu dihancurkan, peristiwa bagaimana Nabi Musa bertemu dengan dua orang wanita, kemudian dapat kerja, duduk 8 hingga 10 tahun, yang itu Nabi tak ada waktu itu, tak lahir lagi, dan Nabi tak pernah belajar pun perkara tersebut, ya, kecuali mesti dapat daripada sumber yang betul, yang pernah menyaksikan perkara itu. Dan sudah tentunya orang itu Nabi tak jumpa, hanya ada satu pilihan sahaja, ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran kita ialah apabila kita belajar Al-Quran ini, Ustaz, ya, Allah nak beritahu bahawa ini bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kitab sejarah semata-mata, tetapi ia adalah sumber hidayah. Sehingga kan pelajaran daripada kisah ahli Madian tadi itu, mereka dibacakan ayatina, ya, bukan Nabi Muhammad, Nabi pada waktu itu dibacakan ayat-ayat kami dan kami utuskan. Ini menunjukkan sepanjang zaman manusia memerlukan kepada pendakwah. Pendakwah. Pasal apa? Pasal kalau tidak kita akan terlupa. Terutama bila Allah cakap fatatawala alaihimul umur, bila panjang masanya, apa berlaku pada Madian? Dia lupa, Ustaz. Lupa, ya. Kita ni kalau hidup dah 30, 40, 50 tahun, kalau dah lama tidak dibacakan Al-Quran, kita lupa. Dan orang yang ada kuasa, dia naik tocang, akhirnya jadi macam Firaun. Orang yang ada harta, dia rasa macam dia dah betul, saya ni dah umur 50, 60 tahun, bila Quran tak dibacakan pada dia, dia tidak mengkaji Al-Quran, kesannya dia akan jadi seperti Qarun yang kita akan tengok di hujung surah Al-Qasas nanti, insya-Allah. Jadi sekali lagi Allah membawakan wama kunta pada ayat 46, ya, sekali lagi Allah mempasakkan pada kita agar kita yakin bahawa apa yang disampaikan dalam surah Al-Qasas, cerita demi cerita ini bukan dibuat-buat. Satu, pasal kita boleh cek dengan orang-orang sejarah, ya, tetapi lebih daripada itu ialah kita bercakap tentang ini bukan daripada Nabi Muhammad, tetapi ia datang daripada pencipta kita semua. Kita baca ayat 46 untuk kita melihat poin kedua, wama kunta. Silakan, Ustaz. Baik, peringatan seterusnya pada ayat 46 untuk sama-sama kita ambil iktibar, tak jadi macam mana Firaun sebagai lambang orang yang sombong. Kita bimbang kenapa bukan saja kisah Firaun, Qarun selepas ni pula sudah pasti berlaku pada zaman kita hari ini. Walaupun Firaun tidak ada, tapi dia punya kefiraunan tu, perangai itu masih ada. Betul. Kadang-kadang kita lupa, bila kita diberi kesenangan demi kesenangan, kita lupa bila ada orang tegur kita, kita tak nampak dah kebenaran tersebut, kita bimbang Allah cabut sentap kita sebagaimana yang berlaku dalam sejarah ini untuk kita ambil iktibar. Itu sebabnya penting sangat Rasul ataupun pendakwah untuk baca ayat Quran ini, Ustaz, ya. Pasal bila dalam Madian ini akhirnya hancur, pasal bila mereka dibacakan ayat wahyu ini, mereka ingkar. Mereka ingkar dan mereka hancur. Kehancuran seseorang yang ada kuasa ataupun ada harta ini sebenarnya pasal dia Quran tak berapa nak baca. Ataupun orang baca, dia dengar saja, kemudian dia pun kata tak apalah, awak belajar, saya rasmikan, kemudian saya pergi. Itu adalah penyakit yang kita harap tidak berulang lagi pada zaman ini. Kita baca, Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta bijanibi turi idh nadayna walakin rahmatan min rabbik ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما
min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahu alazim. Dan engkau Muhammad tidak berada di dekat Tur gunung ketika kami menyeru Musa, tetapi kami telah utus engkau sebagai rahmat daripada Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat pengajaran. Biasa kita baca terjemahan Ustaz ya. Kadang-kadang dia berpusing-pusing je dekat maksud dia. Tapi mari kita tengok apakah ya, sekali lagi wama kunta, Allah nak cerita nabi, wahai nabi, engkau tak ada dekat tempat di sebelah Tur ya, di sebelah Tur apabila Allah menyeru kepada siapa? Menyeru kepada Nabi Musa alaihi salam ya. Kita dah baca sebelum ni, ya Musa inni anallahu rabbul alamin kan. Perkataan itu sebiji dikeluarkan pada waktu itu. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak ada, tapi itu adalah pemberitaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila tak ada tetapi diberikan berita ini, berita kisah Nabi Musa ini, walakin rahmah. Ini adalah rahmah daripada siapa? Daripada Tuhanmu. Kisah ini sebenarnya sebagai satu rahmah pasal apa? Ia menerangkan balik kebenaran Al-Quran satu. Yang keduanya, kebenaran wahyu dan perjuangan Nabi Musa itu sama dengan Nabi Muhammad. Jadi ia adalah satu pujukan pada Nabi, teruskan perjuangan sebagai satu rahmah. Dan bercakap tentang rahmah, apa maksudnya tuan-tuan? Ada kaitan dengan perkataan rahim ya. Perkataan rahim, rahmah iaitu kasih sayang Allah. Seorang ibu kalau dia katakan sayang kepada anaknya, dia tidak sanggup membaling anak dia ke api Ustaz ya. Maka Allah lagi-lagi tidak mahu menyiksa hamba-Nya yang diciptakannya untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bagikan kita dia punya ubat dia, perlindungannya. Ya, kalau mak dia ada dia punya apa? Rahimnya, lindung elok-elok, tak ada lambat makan, minum, tidak ada kena bayar, maka Allah bawakan kepada kita Al-Quran kisah Nabi Musa ini sebagai sumber rahmah, walaupun Nabi Muhammad tidak ada pada waktu itu untuk membawa berita itu. Untuk apa? Litunzira qauman ma atahum min nadhir, kepada kaum yang mungkin dia terlupa. Ya, terlupa. Jadi sila bawa amaran la'allahum yatazakkarun, ambil peringatan agar jangan sampai masuk ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupa-rupanya kisah ini, Al-Quran yang ada pada surah Al-Qasas ini adalah satu tanda kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Mak ya, mak yang sayang Ustaz ya. Dia akan cakap pada anak dia, kamu jangan jadi macam mak waktu kecil dahulu ada kawan yang dia buat begini, akhirnya kena buang sekolah. Mak bawa cerita itu adalah untuk apa? Untuk bukan suruh anak tu jadi ataupun saja bercerita, tetapi nak anak ini ambil peringatan, jangan ulang balik kepada peristiwa itu. Antara perkara besar apa tuan-tuan? Awal dakwah Nabi Musa kepada orang yang berkuasa. Kita ni bila ada kuasa, waktu kecil tak ada kuasa kita merendah diri, kita kata orang atas penzalim lah apa sebagainya. Tapi orang makin berkuasa Ustaz, dia mudah untuk jadi Firaun. Ya, kita kena jaga-jaga. Jadi kisah Firaun bukan sekadar oh itu Firaun bukan saya, tapi sebenarnya kita nak ambil pelajaran agar jangan kita ini dah dibawakan Quran kita kata kan, kalau zaman Nabi Musa tu datang tongkat, lah ini semua penipu je. Itu yang kita belajar daripada peristiwa Firaun. Jadi terusnya pada ayat yang ke-48 ya, walaula an tusibahum musibah ya, dan agar mereka tidak menyatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang mukmin. Ini ya, Nabi ada kisah pelajaran untuk semua orang ya, orang musyrik pada waktu Mekah dan juga untuk kita ya. Jangan ulang balik Firaun, jangan sampai kita jadi Firaun. Ya, walaupun kita awalnya tak ada kuasa, lepas tu bila mula akhirnya menyalahguna kuasa yang ada untuk menekan, kumpulkan follower untuk menjatuhkan kebenaran ataupun nak memastikan kita diangkat selama-lamanya. Dan bila dah ada masalah, maksudnya bila dah ada masalah itu yang berlaku. Walaula an tusibahum musibah bima qaddamat aydihim fayaqul. Pada zaman Firaun itu, kalau kita pernah baca kisah sebelum ini, dia ada waktu kan ada katak, ada darah dalam sungai. Pada waktu itu bila ada musibah, baru dia kata alamak, kalaulah kita ni dapat Musa, jadi dia pergi jumpa Nabi Musa.
Musa, tolong doakan sikit kan, kami ni ada masalah ni, kami ada banjir ni contohnya kan, tolong doa sikit. Habis banjir, habis dah tak nak doa dah, tak ada dah baca Yasin, baca Quran, habis tinggal balik. Yang itu kita tidak mahu, ya. Sehingga kan kata orang-orang ini, kalaulah datang rasul fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin, kami akan beriman. Tapi bila dah habis azab tersebut ataupun musibah tersebut, kembali balik. Yang itu kita belajar tuan-tuan, jangan sampai jadi begitu, ya. Kita diuji dengan COVID-19, kita diuji dengan banjir, sebenarnya adalah untuk Allah perkenalkan diri agar kita makin committed, ya. Bukannya waktu susah kita kembali balik pada sunnah Rasul, lepas tu bila dah senang kita rasa macam okey, Quran, agenda Quran tak payah, kita pergi balik pada agenda hiburan yang tidak berteraskan kepada etika yang sebenarnya. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan pada hari ini tala ataupun tawala, ya, panjang umur yang disampaikan pada ayat 45. Bila seseorang itu, sesuatu individu, keluarga, tamadun, negara dah panjang sangat kuasa, panjang sangat umur dia akan mudah untuk terlupa. Maka perlunya peringatan, dan Al-Quran ini kalau tidak ditilawah dan dibacakan dalam program-program, dalam nasihat-nasihat, dalam mesyuarat, maka seseorang itu mudah untuk hilang punca sehingga boleh menjadi seperti Madian dan juga seperti Firaun yang kita doa ini dapat kita ubat dengan kita selalu membaca Al-Quran. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan bacalah wahai Muhammad dalam kitab Al-Quran perihal Nabi Musa, sesungguhnya ia adalah seorang pilihan dan adalah ia seorang rasul lagi nabi. Inilah nabi, kisah Nabi Musa yang diangkat dengan mukjizat yang pelbagai yang sangat menakjubkan kita, hujah, perdebatan, mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam untuk sama-sama kita belajar kisahnya. Mudah-mudahan tak jadi seperti Firaun yang apabila dunia tebal dalam dirinya sehingga tidak masuk lagi hidayah itu. Maka ada sebuah kata-kata menyebut apabila Quran masuk dalam hati kita, memenuhi hati kita, bekas kita, maka akan keluarkanlah, dunia akan keluar daripada hati kita. Bila dunia keluar daripada hati kita, kebahagiaanlah yang akan menguasai diri kita. Mudah-mudahan kita di kalangan Ahlul Quran insya-Allah. Baik, kita nak sambung kisah seterusnya. Saya ambil masa sikit saja untuk tajwid pada kali ini, ulang kaji huruf-huruf tebal dan nipis pada ayat-ayat ataupun kalimah pilihan kita pada hari ini. Itulah pada ayat 45 ada potongan ayat fatatawala alaihimul umur. Fokus kita fatatawala. Maka di antara fatatawala alaihimul umur ada satu huruf tebal, itu huruf ta, satu saja. Di tengah-tengah huruf yang ada huruf nipis ada satu huruf tebal, huruf ta. Tapi bila ta tu tebal, alif selepas tu yang panjang tu, ta tu turut tebal juga kerana dia mengikut sifat ta tadi. Fatatawala
fatatawala. Maka huruf ta kena hati-hati supaya ta tu tak terpengaruh dengan ta. Jangan terpengaruh dengan ta walaupun sifat dia tebal tinggi. Jangan terikut pula. Maka ta tu dinipiskan. Fatatawala. Jangan fatata. Dua-dua jadi ta. Ataupun dua-dua jadi ta. Fatatawala. Pun tak boleh juga. Berikan hak masing-masing. Fatatata. Okey. Fatatawala alaihimul umur. Yang kedua, qalu sihrani tadhahara wa qalu sihrani tadhahara wa qalu. Huruf yang tebal, huruf nipis bercampur-campur. Ini antara senang untuk kita nak ulang kaji pada setiap hari. Lama-kelamaan mulut atau lidah kita dah fasih menyebut, tidak terpengaruh dengan satu sama lain, tidak tasyabuh dengan satu sama lain. Seperti mana tadhahara, bukan tadhahara, tadhahara. Tengok kalimah ataupun perkataan tadhahara di situ, ta nipis, dha tebal, ha nipis, ra tebal. Selang-seli tebal nipisnya. Tadhahara. Begitulah sedikit tajwid kita pada hari ini dalam kita ulang kaji huruf yang tebal dan juga huruf-huruf yang nipis. Mudah-mudahan kita dapat baca dengan baik. Qalu sihrani tadhahara wa qalu. Tebal dan nipis persilih ganti. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama beramal, insya-Allah. Safas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk sama-sama kita mengulang kaji Ustaz ya. Bagaimana untuk bacaan tadhaharu sebentar tadi betul ya. Dia kena tebal Ustaz ya. Yeah. Alif tu dia ikut sekali. Dha tadi tu tebal ya. Kalau dia jadi nipis macam mana pula? Kalau alif jadi nipis, dha tebal ada ke? Macam seperti tadha. Dia tebalkan dha je. Bila yang panjang tu nak balik nipis balik. Asal sifat nipis lah alif nipis tu. Tapi bila dia bergantung kepada huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya nipis, alif tu nipis. Kalau sebelum tu tebal, maka alif tu ikut jadi tebal. Ya, jadi maksudnya memang kena disiplin betul Ustaz ya. Kena tukar tu ya, kita istilahnya kita ikut lenggok Quran, bukan Quran ikut lenggok kita, masya-Allah ya. Jadi kita nak ikut lenggok al-Quran ini dengan apakah yang Allah bawakan sebenarnya. Sebentar tadi pada ayat 47 sudah pun dijelaskan bahawa ada orang yang bila terima musibah dia baru cakap, kalau kita ikut kepada Rasul, ikut kebaikan ini, tak ada jadi musibah ini. Kami akan jadi orang yang beriman. Tetapi bila ada sumber-sumber untuk kembali kepada kebenaran itu, dia mengeluarkan lagi dia punya helah dia. Apakah helah itu? Kita lihat pada ayat 48 hingga ayat 50 agar kita dapat kenal pasti bahawa dalam diri kita, dalam diri rakan kita berinteraksi dengan Quran ini kadang-kadang ada banyak helah, tetapi Allah berikan ubat jawapannya. Ayat 48 hingga 50 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, jom sama-sama kita meneruskan pembacaan kita pada ayat 48 hingga 50 pada muka surat yang 391 ini. Jaharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 48 hingga 50 untuk kita memahami. Sebelum ini tadi kita sudah pun diperkenalkan Ustaznya, Quran ini benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada ayat yang ke-47 itu orang sedar bahawa sebenarnya mengikut pada Rasul, mengikut kepada hidayah daripada Rasul yang datang daripada Allah itu mengelakkan daripada musibah dan juga azab yang besar. Itu yang dikenal pasti. Makin kita ikut Al-Quran ini, akan banyak musibah kita dapat elakkan kerana Allah melindungi kepada orang-orang yang mengikut pada perkataannya, ya. Dan pada ayat yang ke-48 ini disambung lagi. Mereka kata kami nak ikut ni kan kepada Rasul, kepada hidayah ini kerana apa? Kami tak nak lagi ada masalah dalam hidup kami, dalam organisasi kami. Tetapi apabila falamma ja'ahumul haqq min indina, bila datang kebenaran daripada sisi kami, iaitu datangnya al-Quran, kalau zaman ini pada waktu itu Taurat, qalu mereka berkata, siapa mereka ini? Mereka yang musyrik ataupun yang tidak mahu beriman kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula utiya mithla ma utiya Musa. Kan, alangkah baiknya kalau datang seperti apa yang diberikan pada Musa. Ada orang yang disuka kalau datang mukjizat ataupun datang kebenaran itu Ustaznya, ikut kepada cara fikirnya yang lama. Cara fikir yang lama. Kalau ini orang Yahudi, Bani Israel ni, kalau boleh dia nak tongkat tukar jadi ular, kemudian nak dapat Taurat, dia tak nak Quran. Dia tidak mahu Nabi Muhammad mengapa tak ada bawa tongkat, barulah amazing sikit, ya. Kalau cara berfikir yang suka ikut sebelum ini, saya sudah biasa baca buku-buku daripada barat, mengapa dalam Quran ini dia tak ada bab-bab yang teratur, yang tersusun macam saya baca buku Stephen R. Covey contohnya, kan. Jadi dia ada kerangka berfikir sebelum itu yang dia cuba kalau boleh semuanya nak masuk dalam cara fikirnya yang lama. Padahal sebenarnya Allah cakap apa? Awalam yakfuru, bukankah kamu ini telah ingkar bima utiya Musa min qabl? Kamu sebelum ini pun sudah, kalau orang Bani Israel tu ada yang tukar-tukar isi Taurat, ataupun kalau katakan musyrik pada zaman Nabi Musa itu Firaun, datanglah ular daripada tongkat tersebut, datanglah tangan yang berwarna putih, tak beriman juga. Ceritanya apa? Pasal suka bagi alasan. Kan, tidak menggunakan kapasiti akal untuk memikirkan kebenaran al-haq itu sendiri, tidak mahu berinteraksi, tidak mahu menundukkan diri, malah dinyatakan qalu pada ayat 48 itu sihrani tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun. Ya, dua-dua ini semuanya adalah sihran. Apa maksud sihran? Zaman dahulu Nabi Musa ini sihir. Zaman ini Quran itu pun digelar sihir oleh orang-orang musyrik. Apa maksud sihir? Sihir ini sebenarnya memanglah tak baik Ustaz, ya. Tapi mereka tahu bahawa sebenarnya tongkat Nabi Musa ataupun Quran ini dia ada kesan yang amazing. Ya, baca kita rasa tiba-tiba berubah dalam hati kita, kita rasa lembut hati kita. Semua itu mereka, orang-orang musyrik di Mekah itu, dia iktiraf perkara tersebut. Tetapi mereka tak nak sokong, jadi dia labelkan dengan istilah sihran ataupun sihir, ya. Tapi dia tahu bahawa ini adalah sesuatu yang amazing, yang mereka kagum, tapi mereka tidak mahu menundukkan diri mereka. Maka kalau katakan begitu, okey, kamu tak nak beriman kepada Quran, kepada apa yang ada ini, bukan berhenti di situ saja. Allah ajar pada Nabi, ajar pada kita bagaimana nak mengelak daripada kita ini tidak committed kepada Al-Quran. Allah cakap, okey, fine. Ayat 49. Kita baca sekali lagi Ustaz. Masya-Allah. Terus Ustaz. Ya, sila Ustaz. Baik, kita baca ayat 49.
pada surah Al-Qasas ini untuk mengetahui apa lagi isi kandungan untuk sama-sama kita dapat mengambil pengajaran insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir. Qul fa'tu bikitabin min 'indillahi huwa ahda minhuma Qul fa'tu bikitabin min 'indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab daripada sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan juga Al-Quran. Nescaya aku mengikutnya jika kamu orang yang benar. Allah ajarkan pada Nabi Muhammad bagaimana berhujah, mengajar kepada kita bagaimana berhujah. Kalau ada orang yang dia kata Quran ini tak ada apanya lah kan, tak ada apanya, dia mereka melekehkan Al-Quran, malah melekehkan kepada Taurat pada satu masa dahulu. Maka bagaimana berhujah dengan orang begini? Faktu bi kitab, datangkanlah satu kitab yang kamu dapat daripada Allah. Kalau kamu kata bahawa ini sihir, bukan daripada Allah, yang Quran ini datang daripada Allah, kebenaran yang boleh membawa kita kepada syurga, membawa kita jauh daripada musibah. Kalau adalah kitab lain, kalau ada kitab lain yang kita kena baca, kita kena ikut dan kita committed dengan kitab itu, sila datangkan. Ini caranya tuan-tuan ya. Allah ajarkan siap dengan dia punya caranya sekali. Datangkan kitab yang daripada sisi Allah yang lebih memberi petunjuk daripada Quran. Kalau ada yang lain, okey, sila beritahu saya. Saya akan baca betul-betul. Saya akan ikut jika kamu betul. Ini kaedah Ustaz ya. Kaedah kalau kita ada jumpa orang yang dia kata Quran ni kalau kita baca-baca pun kita bukannya boleh maju pun. Kan, kalau kita baca pun kita jadikan panduan, bisnes kita bukan boleh maju pun, negara kita bukan boleh maju ataupun lebih baik pun. Fine. Kalau itu hujahnya, bagi kitab lain. Cuba kitab mana yang kamu nak suruh saya baca? Ke kamu tak ada kitab kan? Kamu hanya itu yang disampaikan pada ayat 50, fa illam yastajibu, kalau mereka tidak menjawab laka kepada kamu, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dalam syarikat, dalam organisasi ya, dalam sesebuah kepimpinan, kalau dia kata bahawa alah kita baca Quran ke tak baca Quran sama sahaja ya, tak ada apa pun, kita dah pimpin dengan bagus, maksudnya dia ada kitab lain. Dia ada kitab lain. Sila bagi kitab tersebut kalau kitab itu datang daripada Allah. Kalau dia tak dapat jawab Ustaz, sebenarnya Allah cakap apa? Mereka mengikut kepada hawa nafsu. Mereka ikut pada hawa nafsu ya, mereka ikut pada pemikiran mereka idea mereka. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Ya, Allah cakap apa? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikut keinginannya tanpa mendapat petunjuk daripada Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang, kepada kaum yang zalim. Kaum yang zalim ni bukan seorang sahaja, kepada ramai orang. Bila dia saling antara satu sama lain, dia kata bahawa kita tak payah pakai Quran pun tak apa dalam memimpin organisasi kita. Kita syarikat kejuruteraan kot, tak payah baca Quran. Kita syarikat, kita negara kita bukannya semua orang Islam tak payah pakai Quran. Kalau itulah pendapatnya, sebenarnya orang ini mengikut apa tuan-tuan? Hawa nafsu. Siapakah contoh yang ikut hawa nafsu dapat kuasa jadi orang yang amat zalim? Itulah Firaun. Tentera-tenteranya dengan kuncu-kuncunya, dan akhirnya dia akan membina negara yang zalim, dan akhirnya Allah ranapkan negara tersebut. Dan ini adalah pelajaran yang penting ya. Kita ulang sekali lagi ayat 50 ini agar kita terhindar daripada mengikut hawa nafsu. Bila kita secara automatik tidak committed dengan Quran, itu sebenarnya hawa nafsu berperanan. Kalau kita committed, kita baca sekarang Ustaz ya, kita baca cuba sedikit demi sedikit, tak apalah, lama-lama dulu kita mungkin tak tadabbur, saya pun Ustaz ya. Kita Allah berikan hidayah untuk kita kembali, ini peluang Allah bagi nafas untuk kita bertaubat, kita gunakan. Jangan sampai kita dihancurkan di sini ataupun sampai di sana. Ayat 50 bersama Ustaz Tirmizi. Jom kita
zikrullah pada ayat kita zikir, kita tilawah pada ayat yang ke-50 untuk penutup muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallahi innallaha la yahdil qawmal zalimin. Sadaqallahu. Surah Al-Azim, itulah ayat 50 yang kita baca sebentar tadi untuk mengingatkan kepada kita, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang ataupun kaum yang sentiasa membuat kezaliman. Apakah tanda kezaliman? Menggunakan hawa nafsu dalam hidup, ya, ketika dia memimpin, ketika dia hidup, dia menggunakan hawa nafsu padahal dia tahu bahawa ikut kepada al-Quran, ikut pada Rasul terjauh daripada musibah bagi sesebuah kawasan ataupun sesebuah negara. Dan inilah yang penting tuan-tuan, bila kita bersama dalam My Quran Time, kita hadir program Quran, kita bawakan Quran ini di merata-rata, ya, tujuannya adalah apa? Agar jangan musibah kena pada negara ini. Kita tidak mahu, ya, orang yang mula-mula dia kerja ustaz, ya, dia nampak peluang untuk buat duit, ya, mula-mula dia buat duit tanpa ikut jalan yang betul, dan akhirnya run up, ya, kepada sumber negara, dan akhirnya berlaku musibah kepada negara, tetapi mereka rasa bahawa saya tidak ada kaitan dengan musibah yang berlaku. Rupa-rupanya merekalah yang meluluskan, yang rakus kerana dah lama dah biasa buat kerja tersebut. Istilahnya fatatawala alaihimul umur pada ayat 45, dan tak ada orang yang ingatkan ayat-ayat Allah sehingga kan dia rasa itu adalah perkara biasa. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, resolusi kesimpulan pada hari ini, kita nak hargai semua sejarah yang dibawakan Al-Quran walaupun kita tidak berada di lokasi berkenaan. Itu melambangkan kebenaran Al-Quran, ia bukan daripada Nabi Muhammad, ia datang daripada Allah yang inginkan kebaikan untuk kita. Yang kedua, beri peringatan, ya, kepada siapa sahaja agar kita dapat pelajaran, agar kita tidak ditimpa musibah dalam kehidupan. Dan yang ketiga, kita cari petunjuk dan jangan beri alasan untuk beramal kerana itu adalah tanda kaum yang zalim. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sabatkanlah ya Allah, tetapkanlah kami dalam keimanan kepadamu ya Allah, dalam ketakwaan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hari-hari kami ini hari yang penuh dengan barakah ya Allah pada setiap masa ya Allah. Berkatilah akan apa-apa sahaja yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Berkatilah rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kau berkatilah akan waktu-waktu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jangan jadikan kami tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa mensia-siakan waktu ya Allah. Kami berada di bumi-Mu ya Allah, milik-Mu ya Allah. Kami menuju kepadamu ya Allah. Masukkanlah kami ke semua ke dalam syurga-Mu ya Allah, al-firdaus ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menjadikan kita orang yang committed dengan Al-Quran dan tidak menggunakan gaya fikir kita yang lama untuk menentukan Al-Quran, tapi biarkan Al-Quran yang menentukan cara fikir kita yang baru sehingga kita mendapat hidayah daripada Allah. Ini yang kita ingin bawa dalam tabung gerakan Al-Quran, ya, sumbangan tuan-tuan, ya, sudah tentunya kita nak buat program-program di sekolah, di masjid, di pelbagai organisasi. Harapnya Quran akan mengubah, ya, cara fikir kita yang lebih besar, yang lebih maju dan lebih dekat dengan hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan terus kita akan menyambung apakah fungsi Al-Quran, apakah ciri-cirinya yang kita akan dalami pada hari esok. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Assalamualaikum.